Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Hamsan. Saya selaku wakil grup untuk present. Saya ialah grup 3 dalam section 4. Saya ditugaskan untuk present daripada slide 118 hinggalah ke slide yang 133. Okey, seperti yang tertera adalah nama ahli kumpulan saya yang telah membantu banyak dalam assignment ni. Tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan dengan poin yang pertama. Okey, yang pertama ialah pemampatan ataupun pengukuhan adalah proses pertambahan berat unit tanah dengan cara pembuangan air secara perlahan dari liang tanah. Okey, pemampatan juga adalah penurunan aras air bumi yang berlaku secara semula jadilah. Okey, seterusnya ialah sifat tanah yang ditingkatkan melalui proses pemadatan. Okey, sifat tanah yang akan ditingkatkan melalui proses pemadatan ni ada 4. Yang pertama ialah peningkatan kekuatan gelas tanah. Kedua, penurunan kebolehmampatan, ciri-ciri perubahan isi padu yang akan lebih baik. Dan juga penurunan keboleh-telapan. Okey, seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi darjah pemadatan. Kita ada 6. Faktor yang pertama ialah ketupatan asal tanah. Kedua, sifat fizikal dan kimia bahan. Ketiga, kandungan kelembapan. Keempat, kaedah pemadatan. Kelima, jumlah usaha pemadatan. Dan yang keenam ialah tebal lapisan tanah. Alright, seterusnya, hubungan ketupatan dan kandungan lembapan ditentukan melalui ujian makmal, iaitu diberi nama ujian Proctor. Ujian Proctor ni ialah ujian untuk menentukan ketupatan maksimum dan juga kandungan lembapan optimum. Okey, kandungan lembapan optimum tadi akan menurun jika usaha pemadatan bertambah. Okey, seterusnya kita ada penentuan darjah pemadatan. Okey, apa tujuan penentuan darjah pemadatan ini? Okey, tujuan ini ialah untuk memastikan tanah ada sifat kejuruteraan yang seragam. Okey, jika tanah tersebut tidak mempunyai sifat kejuruteraan yang seragam, akan dua perkara akan berlaku. Okey, yang pertama, timbul enapan subgrade dan juga kerosakan turapan. Okey, darjah pemadatan tadi ditentukan dengan mengukur ketupatan tanah dengan melalui pelbagai ujian. Okey, yang pertama ujian pasir. Lepas tu ujian cecair, lepas tu nuklear. Okey, 3 ni digunakan, ujian yang digunakan. Selepas itu spesifikasi subgrade terpadat ialah 95 hingga 100% bagi lapisan 300 mm teratas. Okey, kita lihat sini seterusnya kita ada trial ray. Trial ray ini ialah satu proses untuk menentukan larian kerja pemadatan dan juga tebal setiap lapisan. Okey, dalam proses ini, kandungan optimum air diambil sebagai panduan pemadatan. Dengan kandungan air dalam proses ini dikawal secara menyiram, mengeringkan dan juga menggantikan tanah. Seterusnya kita ada pemasaran dan juga pengemasan. Pemasaran ini ialah satu proses untuk membentuk permukaan subgrade kepada bentuk dan aras akhir seperti yang ditetapkan. Pengemasan pula ialah sebuah proses melicin, menstabilkan cerun dan juga membentuk longkang dan parit dan meratakan subgrade. Okey, subgrade ini dipelihara dari tindakan cuaca dengan menyembur salur kedap atau liputan plastik. Okey, seterusnya kita ada kerja peparitan. Sistem penyaliran yang sempurna adalah penting bagi sebatang jalan. Jika sistem penyaliran tidak sempurna, kestabilan dan keutuhan jalan akan terancam. Okey, so kita nak buat sistem penyaliran air ni, kena buat betul-betul lah sebab akan terancam kan. Dia akan meragut nyawa. Okey, kesan negatif tindakan air. Okey, kita tengok contoh dia. Yang pertama, keselamatan pengguna. Kenderaan mudah terbabas pada kelajuan tinggi atau seleko. Okey, contohnya kalau ada lopak air kat jalan kan, kita buat laju, mesti tayar tu tak grip, so kita boleh mengesot. Okey, jangan try sebab duduk rumah. Okey, yang seterusnya kita ada kestabilan subgrade ataupun turapan. Resapan air ke subgrade akan melemahkan, seterusnya merosakkan subgrade dan turapan. Okey, kalau air tu bertakung atas jalan kan, habislah nanti turapan tersebut tu. Dia boleh melemahkan, seterusnya merosakkan subgrade dan turapan. Ada tata lubang semua disebabkan lopak air ni lah.
Okey, parit yang mempunyai kedalaman yang kurang daripada 1.5 meter dinamakan parit cetek. Sebab apa? Sebab parit itu ialah sebuah parit yang cetek. Betul tak? Okey, parit yang cetek ini menggunakan penahan jenis kayu ataupun jenis keluli. Dan penahan kayu dan keluli ini tadi bergantung kepada 3 keadaan, iaitu keadaan tanah, kedalaman parit dan juga cuaca. Okey, jenis pembinaan penahan peparitan bagi tanah cetek ini ada 3 jenis tanah dia. Pertama, tanah padat, tanah sederhana padat dan juga tanah gembur. Okey. Jenis sistem pengaliran jalan raya. Ada 2 jenis sistem penyaliran jalan raya ni. Yang pertama, penyaliran subpermukaan dan yang kedua, penyaliran permukaan. Okey, penyaliran subpermukaan ini dia memastikan paras air bumi ni cukup rendah. Selepas itu jika paras air bumi ni cukup rendah, dia tidak akan menumpukan struktur jalan dan kawasan sekelilingnya. Lepas tu dia mengelakkan struktur dan tanah daripada menjadi plastik dan gagal menanggung beban lalu lintas secara kerosakan oleh frost. Dan kebiasaannya sistem penyaliran subpermukaan ini ada pada lebuh raya ataupun jalan raya utama macam highway ataupun jalan-jalan utama. Okey, seterusnya proses yang kedua ialah proses penyaliran permukaan. Proses ini, jalan perlu dibebaskan daripada takungan air untuk menjamin keselamatan pengguna. Maksudnya jalan dengan takungan air itu diasingkan. Okey, berfungsi untuk mengalirkan atau memintas air permukaan ataupun larian daripada turapan dan bahu ke parit, seterusnya ke laluan air ribut, sungai dan laut. Okey, maksudnya kat sini, dia punya fungsi tu macam ni. Air tu, hujan tu turun. Contohnya air lah turun kan. Kena kat tak. Lepas tu air tu mengalir ke bahu jalan dan terusnya mengalir masuk ke parit dan seterusnya air tersebut daripada parit tu terus akan dihantar ke laut dan sungai. Okey, poin yang terakhir saya ialah kerja jambatan. Okey, laluan air yang luas yang tidak mampu ditampung oleh kulvert biasanya memerlukan pembinaan jambatan. Okey, kalau kita tak boleh nak buat kulvert, kita buat jambatan. Macam tu lah. Okey, kulvert ini adalah satu saluran untuk membawa air permukaan di bawah jalan. Okey, korang faham tak kulvert ni? Kulvert ni macam jalan atas, bawah tu ada air macam parit lah. Lepas tu bawah tu kat parit tu dia letak satu pipe untuk air tu lalu. Okey, kalau korang nak faham lagi aku tunjuk gambar macam tu lah kan. Macam tu. Okey. Jambatan pula merupakan struktur yang menanggung ataupun membawa jalan merentasi laluan air ataupun gaung. Macam jambatan lah kan. Jambatan takkan korang tak tahu. Dia melintas laluan air ataupun gaung. Okey, biasanya kulvert dan jambatan dibina serenjang dengan laluan air untuk mengelakkan bahaya hakisan. Okey, fahamlah ni kan. Maksudnya air tu dengan lintasan kulvert dan jambatan ni dia berserenjang untuk mengelakkan hakisan berlaku. Okey, fungsi kulvert. Kita ada 3 fungsi kulvert. Okey, yang pertama sebagai lintasan sementara sebelum jambatan kekal dibina. Yang kedua, lencongan air dari tapak pembinaan supaya kawasan tapak pembinaan itu sentiasa kering lah. Okey, yang ketiga, corak pengaliran sesuatu tempat yang dilaluinya mempunyai hubungan dengan pembinaan jalan. Okey, jalan air. Jalan air ini sangat penting untuk dibuat, terutamanya pada kawasan yang kerap dilanda banjir. Okey, reka bentuk jambatan bagi sungai yang besar untuk jangka ulangan pada setiap 100 tahun perlulah mempunyai satu struktur penyaliran yang kecil. Okey, keadaan ini berisiko kerosakan pada jalan raya. Oleh itu, jalan ini mungkin direka bentuk berasaskan one year storm. Kerosakan yang mungkin akan berlaku adalah pecah pada tembok jalan, tambak jalan. Okey, pengaliran banjir adalah bergantung kepada saiz, kecerunan dan ciri-ciri lain bagi kawasan tadahan tersebut di samping hujan yang turun di sekitar kawasan tersebut. Maksudnya, pengaliran banjir ini bergantung kepada saiz hujan, kecerunan kiri kanan, ataupun jika kawasan itu kerap berlaku hujan. Okey, bagi korang yang tak tahu apa maksud one year storm ni, aku baru lepas Google dan dia kata kat sini, a rainfall event which is extremely common and which will occur with 100% likelihood any given year. Maksudnya kawasan tu memang pasti dan sering berlaku banjir.
dalam any given year lah. Sebelum saya mengakhiri video presentation saya hari ni, ni adalah mind mapping yang ahli kumpulan saya dah buat. Lebih mudah untuk belajar lah dengan mind mapping ni. Okay, memang nampak tak jelas dalam video ni. So, bagi sesiapa yang berminat nak mind mapping ni, boleh PM saya nombor telefon saya letak dekat description kat bawah ni. Itu saja daripada saya dan ahli kumpulan saya. Sekarang pun dah lewat. Jangan lupa klik butang like dan share. Mana tahu nanti saya akan jadi YouTuber kan, kita tak tahu. Okay, terima kasih. Peace.